بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, subhanallah, minyak habas sauda saya boleh katakan minyak ataupun ubat ajaib. Subhanallah. Rupanya al-habas sauda ada banyak kelebihan. Kelebihan yang sangat menakjubkan. Seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah radhiyallahu anha rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bihadhihi al-habba as-sauda fa innaha shifaa'un min kulli da' illa as-sam. Subhanallah, rahmati Allah. Minyak habba sauda ni penawar untuk segala penyakit. Inilah minyak habba sauda yang saya amalkan. Inilah minyak dia, tengok, rahmati Allah. Saya memang inilah minyak habas sauda yang saya sentiasa waktu pagi saya makan. Sebab ramai orang tanya saya, Ustaz, waktu bila Ustaz makan? Okey, sekarang kita buka gambar ke depan. Tapi tuan-tuan, ni kamera depan, maksudnya sorry. Ni tangan kanan tangan kanan bukan kiri. Saya letak kat tangan kanan saya. Kalau saya lah. Saya letak sikit minyak. Ni minyak habas sauda. Tengok, saya makan selalu ni setiap pagi. Tapi dia pahit. Bismillah. Ni kat tangan kanan Saya makan sekadar yang saya letak dekat tapan tangan. Dan saya terus hirup. Dan subhanallah, tuan-tuan rahmati Allah. First, perkara pertama yang kita akan rasai bila makan habas sauda, terbuka semua ni. Tekak kita akan rasa macam terbuka. Dan aliran oksigen dia akan masuk. Tengok, paling utama, dia akan bersihkan tekak daripada sebarang kahak. Ya salam. Demi Allah, tuan-tuan. Saya dulu antara orang yang bukan tak percaya, tapi ada kekurangan. Saya antara orang yang ada kekurangan yakin sedikit mengenai habas sauda. Sebab kita, tuan-tuan, orang Arab, kebanyakan orang Arab, kita sangat ikut orang putih. Orang Arab ni, kepercayaan dia kepada orang putih boleh katakan 100%. Dan keyakinan kita kepada makanan sunnah seperti minyak habas sauda tipis. Hanya orang yang betul-betul pegang hadis. Tetapi bila saya duduk kat Malaysia, saya tengok alhamdulillah orang Melayu kita sangat menghormati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pegang dan yakin. Naam, itulah satu kelebihan umat Islam di Malaysia. Sebab itulah, tahu tak apa kelebihan minyak habas sauda? Saya boleh sebut hari ini dalam 7. Yang pertama, melicinkan dan membersihkan tekak dan saluran pernafasan daripada sebaran bakteri ataupun virus. Naam, tuan-tuan. Tengok, saya makan banyak tadi. Tapi untuk mereka yang ada masalah perut, kalau kita jenis orang yang mudah nak keluar beli air, sentiasa buang air besar, cukup satu sudu kecil pagi. Cukup. Sebab kalau 2-3 kali, dia akan kerap masuk tandas. Sebab antara kelebihan minyak habas sauda ataupun al-habas sauda ni, antara kelebihan ajaib dia, dia akan membersihkan saluran kencing dan saluran usus yang besar. Orang ada masalah bawasir, orang ada masalah kembung perut, dia akan selesai. Nah, subhanallah. Baik. Sekali lagi saya letak sikit lagi ni. Tapi itulah kamera saya. Allahu akbar. Hari ni saya tak buat persiapan. Sekali lagi tengok saya letak. Kita tapak tangan nampak. Saya letak cukup Allah. Tengok ni. Di tangan kanan sahabat tangan kanan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tuan-tuan. Subhanallah. Kelebihan dia sangat-sangat. Jadi antara kelebihan ni, betul rahmati Allah. Antara kelebihan dia juga, dia akan membersihkan saluran nafasan kita. Kemudian dia akan menyebabkan kita akan rasa pedas sikit sini. Bukan pedas, macam ada sedikit terbuka. Kemudian nafasan kita akan jadi lancar.
Ini satu kelebihan dia. Subhanallah. Yang kedua, kelebihan minyak habat sauda, tuan-tuan. Yang kedua, yang sangat penting, meningkatkan MUC ataupun meningkatkan sistem imun dalam tubuh kita. Maka tubuh kita akan bersedia selalu untuk menghadapi sebarang jangkitan ataupun sebarang serangan virus ataupun bakteria. Subhanallah. Ada orang lain juga, sahabat. Ada orang lain, dia akan ambil minyak, dia akan sapu kat leher dia. Saya baru tahu rupanya, minyak habas sauda ni antara kelebihan dia, dia akan bantu untuk selesaikan masalah rambut gugur. Baru saya tahu juga. Okey. Apa lagi kelebihan minyak habas sauda? Merangsangkan jantung akan jadi sihat. Naam. Yang ketiga, yang keempat, masalah radang paru-paru. Kalau orang ada masalah radang paru-paru, kalau orang ada masalah jangkitan. Dan yang kelima, kelebihan minyak habas sauda menghapus segala bakteria dan virus. Subhanallah. Sangat dahsyat. Sebab itulah bila kita tengok hadis sahih Bukhari, hadis sahih yang ramai orang kadang-kala mempertikai, wala haula wala quwwata illa billah. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaikum bihadhihi al-habba as-sauda fa innaha shifa'un min kulli da." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kamu kena ambil al-habba as-sauda kerana dia adalah penawar daripada segala penyakit illa as-sam, kecuali satu penyakit tak ada ubat, iaitu maut. Kalau ajal kita dah sampai, tuan, apa jua makanan kita makan, apa jua makanan yang kita makan, tidak akan selamatkan kita daripada mati. Subhanallah. Naam. Baik, sahabat, minyak habas sauda yang saya amalkan, inilah dia. Alhamdulillah. Saya gunakan yang ni. Dia 125 ml. Kemudian saya jual RM65, insyaAllah. RM65, subhanallah. Ataupun kadang-kadang nama dia Ashoniz. Ya, terbaik. Pengguna BEPS. Antara kelebihan dia saya lupa, dia sangat baik untuk orang yang ada masalah asma. Naam, orang ada masalah asma, sesak nafas. Yang paling utama, dia penghapus masalah selsema, masalah kahak, masalah hidung berai. Sebab kalau hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia sarankan supaya kita ambil beberapa titik air habas sauda dan kita titik dalam hidung. Itulah antara amalan perbuatan. Tapi kalau saya ambil minyak dia terus saya makan. Sebab dia akan masuk dalam saluran makanan kita dan saluran pernafasan. Tekak ni, tuan, kita akan rasa macam terbuka. Bernafasan kita jadi lancar. Subhanallah. Terbaik. Naam. Encik Ainuddin, untuk saya, sebab saya banyak bawa qasidah dan mengaji Quran, sangat melancarkan suara saya dan menghapuskan balgam. Nanti balgam akan keluar. Balgam ni kahak, minta maaf. Dan masalah batuk akan selesai. Ada orang suka campur minyak habas sauda dalam campur dalam madu. Tapi kalau saya, ni kopi saya. Okey. Ni kopi Arab lah. Kopi Syria. Saya kadang-kadang campur juga dalam kopi saya. Saya letak dalam kopi saya. Sikit lah. Cukup lah. Ini adalah kopi Syria. Satu lagi, tuan. Kelebihan yang ke-9. Selain kelebihan minyak habas sauda ataupun al-habas sauda untuk merawati masalah selsema dan kahak, satu lagi kelebihan dia, membuang kahak kita sebut tadi, menghapuskan masalah selsema dan hidung berai, masalah asma, risdung, penyakit risdung. Naam. Semua benda berkaitan hidung dan mulut dan tekak. Hatta masalah hidung, masalah ni, kita panggil al-juyub. Saya tak pasti apa kita sebut dalam bahasa Melayu. Kedai Habib, insyaAllah kedai Habib, partner saya, dia jual di KL. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita amalkan, kita akan melihat masalah sakit kepala hilang. Masalah, kencing manis. Dia adalah ubat untuk kencing manis. Subhanallah. Sebab apa? Sebab dia pahit.
sebab dia pahit. Mungkin orang yang tak biasa dengan minyak habas sauda, dia akan rasa dia pahit dan dia tak selesa sebab tak manis. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, orang yang dah ada masalah kencing manis, diabetes ni, dia sentiasa nak benda manis. Tapi al-habas sauda dia akan stabilkan paras gula dalam darah. Itulah subhanallah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut alaikum bil habbatis sauda fa innaha shifaa'un min kulli da, penawar untuk segala penyakit. Ni ya, kita kata sadaqa Rasulullah. Jangan kita kata ada hadis ini kena tak boleh faham macam tu. Kenapa tak boleh faham macam tu? Kenapa tuan-tuan? Inilah antara ubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tadawu ibadallah. Carilah ubat. Kita cari ubat. Ubat yang mujarrab, yang Rasulullah kata amalkanlah dia. Satu lagi amalan saya, tengok tuan-tuan. Satu lagi amalan saya, tengok. Apa ni? Setiap pagi kalau boleh sebelum subuh, nak pergi sembahyang subuh ataupun lepas subuh pukul 7, 6.30 pukul 7, saya ambil 3 biji kurma ajwa. Biasalah dengan arak ni mesti dengan kopi. Inilah amalan saya. Makan 3 biji kurma sekali dengan minum kopi ni kopi pahit. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man, hadis sahih Bukhari. Ni amalan sihat. Amalan sihat. Tapi kenapa barat tak suka? Kenapa barat tak nak umat Islam kuat dan gagah? Sebab barat nak kuasai kita dengan produk dia. Biasa tuan, bisnes. Jualan. InsyaAllah sahabat, kau nak beli, nanti WhatsApp saya. Saya akan letak WhatsApp. Boleh WhatsApp kat sini. WhatsApp.my 6017397190. Habbah sauda. Betul ke nombor saya ni? 0173971950. Okey sahabat, nanti kalau nak beli boleh insya-Allah taala. Kedai Habib ada insya-Allah, ada insya-Allah. Ni saya promote kedai, ialah produk saya dengan Habib insya-Allah. Madu halia antara produk yang terbaik, subhanallah, yang saya amalkan juga. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, subhanallah, madu, tengok, antara makanan yang Allah sebut dalam Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dia, madu. Dalam Quran Allah kata yakhruju min butuniha syarabun fihi shifaa'un linnas, keluar daripada perut lebah satu minuman yang ada penawar untuk manusia. Yani al-asal. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pasal kurma, qala alaihi salatu wassalam man istasbaha من استصبح بتمرات من العجوة لم يصبه سحر ولا سم. Barang siapa yang mulakan pagi dia dengan beberapa biji kurma, maka tak akan kena sihir ataupun racun. Kelebihan kurma tuan-tuan, kalau kita amalkan. Tapi satu benda saya pesan, minyak habas sauda kena amalkan setiap hari. Kena biasakan diri. Kita akan tengok kesan dia lepas bulan. Kesan dia sangat ketara. Sakit kepala tak ada. Masalah lelah tak ada. Masalah asma hilang. Masalah yang kita alami seperti semput-semput. Kalau kita lari kuat, semput dia akan hilang. Banyak tuan-tuan, subhanallah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita mengenai, sebab dia nabi tuan-tuan. Nabi yang maksum. Bila Nabi cerita pasal ubat, tengok kesan dia yang sangat menakjubkan, subhanallah. Barakallahu fikum sahabat. Taib. InsyaAllah kalau sahabat nak minyak habas sauda, tapi yang paling ketara saya rasa tekak kita akan jadi. Kalau orang tanya, Ustaz Muhib ngaji sedap, buat qasidah sedap sebab apa? Antara sebab madu, minyak habas sauda. Sebab dia akan bersihkan tekak kita. Tidak akan ada kahak-kahak ni, kan kita banyak kahak sini. Dia akan terhapus. Subhanallah. Betul. Waris Fitri kata time puasa je makan makan kurma, tak. Kena makan setiap hari. Grade apa? Grade minyak habas sauda. Okey, saya kena jawab soalan. Grade habas sauda tak ada. Saya ada grade, tak ada grade. Yang ni saya ada. Tapi saya jual yang ni, saiz 125 ml, mudah sikit. Nurul Wahida, Assalamualaikum salam. Minyak habas sauda berapa RM? Ni RM65 insya-Allah. 125 ml saya jual insya-Allah RM65.
Naam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Saya hargai sahabat yang sentiasa menyokong perniagaan saya. Sebenarnya saya bukan nak meniaga sangat. Bukan setakat nak meniaga, tapi insya-Allah kita akan tunjuk satu bahan ubatan yang sangat membantu khususnya kepada umat Islam kita yang mengalami masalah sesak nafas, masalah radang paru-paru. Amy? Amy Kasuma, masya-Allah. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Teman-teman dan sahabat yang pernah beli dengan saya, dia tahu insya-Allah betapa kuat khasiat minyak habat sauda sebab saya jual banyak. Sebenarnya sebelum saya promote pun orang dah tahu dah. Bukan kononnya saya bila saya promote minyak habat sauda baru naik, tak. Tapi orang Islam kita di Malaysia alhamdulillah dah lama mereka amalkan. Sebelum ada Pak Arak Syria tu. Okey, Iki Saiful. Waalaikumsalam. Betul, Bakhur, na'am, ada hadis rawahu Muslim wa Nisa'i. Hadis Abdullah bin Umar. قال كان عبد الله بن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abdullah bin Umar dia membakar bakhur, dipanggil at-tajmir. Ada para tabi'i ulama hadis dipanggil al-mujammir. Kerana dia selalu membakar bakhur, maka dipanggil al-mujammir. Nah, sebab al-jamrah yani arang. Biasa orang yang bakar bakhur ni dipanggil yujammir atau al-mujammir. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia bakar bakhur ketika Sayyidina Umar berkhutbah, dan bila orang tengok dia kata inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ada juga hadis ahli syurga bila mereka masuk syurga mereka akan diwangikan dengan jamratul uluwah. Ada hadis sahih Muslim. Saya dah letak dalam nombor tadi. Tapi sekarang ni yang paling saya amalkan minyak habat sauda, sangat mujarab. Tapi satu lagi nasihat, jangan makan banyak. Saya silap. Dulu saya bagi tahu orang, makan 2 kali sehari. Dia jadi mudah nak masuk tandas. Sebab memang, minyak habat sauda, kalau kita ada masalah perut, kalau kita ada masalah bakteria yang tidak sihat, dia akan membantu untuk melancarkan. Masalah bawasir akan selesai. Masalah perut kembung akan selesai. Masalah perut kita ni banyak meragam. Masalah gastrik, dia akan selesai dengan izin Allah. Sebab tu makan sekali je. Sekali sehari. Sikit lah. Letak atas tapak tangan. Macam saya tunjuk tadi. Saya pun sekali sehari cukup. Daun Sana'a saya tak jual. Sebab sampai sekarang tak jumpa dalil. Nah. Barakallahu fikum. Baik sahabat, insyaAllah. Nanti saya letak nombor saya lagi sekali insyaAllah. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi. Saya bagi qasidah insyaAllah istimewa. Tengok suara. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. سبحان الله يا رب. اللهم صل عليك يا رسول الله يا حبيب الله. طيب sahabat, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi